Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhi nastafa amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala pagi subuh yang berbahagia ini. Perintah Allah dapat sama-sama kita sempurnakan. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh yang saya sampaikan nanti, itulah kekuatan pedoman mengharungi hari-hari mendatang. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga itulah bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat yang ke-22 Suratul Hijr. Ayat yang ke-22 Suratul Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-22 Suratul Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami hantarkan, kami utuskan, kami hembuskan angin-angin yang membenihkan awan. Lalu kami turunkan air hujan dari langit untuk memberi kamu minuman, dan tidaklah kamu, wahai manusia, dapat memelihara dan menyimpan air dengan sempurna. Sebaliknya kamilah yang memelihara, yang menyimpan air yang telah kami curahkan kepada kamu. Ayat yang ke-22 Suratul Hijr. Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita nilai air, bermula dengan bagaimana air itu diagihkan, diikuti dengan manfaat air kepada setiap benda-benda hidup di muka bumi ini, dan yang ketiga, pemeliharaan air. 3 nilai air yang Allah Subhanahu wa taala paparkan kepada kita, iaitu manfaat air, iaitu agihan air, manfaat air, dan pemeliharaan air. Dan air yang dimaksudkan di sini adalah air yang khas Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit ke bumi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Kenapa nak cerita air? Kerana air itu adalah nyawa kepada segala benda-benda hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Pada ayat dan surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami jadikan daripada air segala benda-benda yang hidup. Membedakan yang hidup dengan yang mati. Yang hidup, tubuh badan jasad zatnya mengandungi air. Yang mati, batang tubuh zatnya tidak mengandungi air. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Semuanya menjelaskan kepada kita betapa air itu adalah anugerah Allah yang amat istimewa. Oleh kerana air itu nyawa manusia,
nyawa kepada benda-benda hidup. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala salurkan air daripada penempatan yang tinggi. Penempatan yang tinggi maknanya tempat yang istimewa, penempatan yang mulia. Tak ada gangguan, tiada cemaran. Daripada satu penempatan namanya langit yang menempatkan awan-awan, supaya tak ada apa pun yang mengganggu gugatnya. Nak menyatakan betapa anugerah Allah itu amat istimewa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Pertamanya Allah jelaskan pada ayat 22 suratul Hijr berhubung tentang agihan air. Wa arsalnar riyaha lawaqih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala akui bahawa air hujan tak akan diturunkan setelah sempurna dua perkara. Yang pertama, gerakan angin-angin, dan yang kedua, pembenihan awan-awan. Dan saya dah nyatakan kepada tuan-tuan berhubung tentang hal ehwal angin malam tadi. Manakala awan, sepengalaman saya belajar ilmu falak maupun di tanah suci haram Makkah, awan ni ada 27 jenis awan dengan 3 tingkatan. Setiap satu tingkatan 9 jenis. 3 tingkatan 9 darab 3, 27 jenis. Awan yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah awan yang kadar ketinggiannya 500 hasta, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Al-Imam Al-Idrisi dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu. Tokoh ahli geografi Islam zaman silam, dah pun wafat 800 tahun yang lalu. 800 tahun yang lalu sudah ada tokoh sarjana Islam dihormati, disegani, namanya Syekh Al-Imam Al-Idrisi, telah membuat kajian lanjut tentang as-sahab, as-suhub, awan-awan. Awan yang paling dekat dengan permukaan bumi adalah kadar ketinggiannya 500 hasta. Itulah dia langit yang terdekat dengan bumi, langit yang menempatkan awan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang saya belajar SPM, saya tak pandai mana tuan-tuan. Saya beritahu malam tadi dengan tuan pengurusi, saya ni sebenarnya bahasa Malaysia P7. Julai ambil lagi P7. Jadi orang tua saya kecewa dengan saya. Dia cakap, kalau ginilah engkau memang dah tak boleh pergi mana-mana. Gelap masa depan. Sedih saya. Maka aku ni orang Jawa, aku mula fikir, adakah aku ni orang pengar? Orang Jawa ngomong pengar. Bodoh sangat ke aku ni? BM tu bahasa Melayu tu. Macam mana P7? Tak tahulah tuan-tuan. Saya tak reti nak ringkaskan karangan. Karangan tu banyaknya 400 perkataan. Disuruh ringkaskan 150. Mana aku pandai? Kalau aku ringkaskan, nanti banyak intipatinya hilang. Jadi aku rasa benda tu dah cukup baik dah lah. Nak apa ringkas-ringkaskan lagi? Mungkin pengetahuan saya cetek, tuan-tuan. Dululah. Tu orang tua kata, kau pergilah belajar pondok penanti. Seberang perai. Boleh semayang, pandai ngaji, kau balik Johor. Kerja kilang madek, ojol. Kau kahwin je senang. Itu yang aku belajar pondok. Dah belajar pondok, ting, al-ustaz. Janganlah marah. Kau juga jemput aku.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi saya pun tak sangka. Sebab itu saya tak termasuk dalam majalah Al-Ustaz. Kerana dia orang tengok saya punya SPM P7. Oh no. Kebanyakan ustaz-ustaz ni semua dia punya penilaian 5A. Jadi aku ni terkeluar senarai. Kesian aku. Hai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baiklah, yang dulu aku belajar SPM, yang aku tahu awan ni tak banyak. Cirrus, cumulus nimbus, terus tertimbus. Itu yang benih awan, tak hujan-hujan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 3 tingkatan awan. Setiap satu tingkatan 9 jenis awan. Ya, apabila saya ajar nelayan-nelayan di Sedili Besar, yang saya nyatakan pada tuan-tuan, Sedili Besar tu ada 68 nelayan. Pemilik pukat tunda, pukat rimau, 2 sahaja orang Melayu. Itu pun dapat pinjam Agrobank. Kerana satu pukat tunda RM800,000. Harga pukat tunda tu. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka saya ajar kepada mereka jenis-jenis awan. Awan Al-Kirdu. Awan tu berbentuk seperti kera. Bergerak dekat dengan permukaan laut. Bergerak. Nanti awan Al-Kirdu tu dia bergerak, dia akan bercantum. Dia jadi awan An-Namru, awan harimau. Dah lah. Itu cerita awan kemudian. Kerana kita nak perangkap ikan di mana. Kerana ada hubungan gerakan awan dengan gerakan arus laut dan gerakan angin. Begitulah juga ikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Allah jelaskan pada ayat 22 suratul Hijr bahawa hujan tak akan turun melainkan telah sempurna 2 perkara. Yang pertama, gerakan angin-angin. Yang kedua, pembenihan awan-awan. Setelah sempurna 2 ini, gerakan angin dan pembenihan awan, barulah Allah Ta'ala buka pintu langit dan turunlah hujan. Pintu langit Allah Ta'ala buka, barulah turunkan hujan. Semata-mata awan, tak turun hujan. Semata-mata angin, tak turun hujan. Semata-mata angin dan awan pun tak turun hujan. Cuma Allah Ta'ala nak lengkapkan supaya manusia lihat bagaimana af'alullah, perbuatan Allah. Ya, Allah Ta'ala suruh manusia menilai betapa maha kuasanya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami angin mana yang apabila bertiup menandakan sudah sempurnalah gerakan angin, lalu sempurnalah pembenihan awan, maka turunlah limpahan air hujan. Dialah kekasih Allah, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim. Hadis ini ditulis mula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf. Dah pun wafat 900 tahun yang lalu. Hadis ini juga ditulis mula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Pun dah wafat 800 tahun yang lalu. Semuanya lah main-main jauh-jauh semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, habis ulama sekarang biasalah cucuk dinding Maybank. Standard lah. Ustaz akhir zaman, aku pun cucuk dinding Maybank juga. Yalah, kalau tak cukup tak nak datang lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak buat macam mana standard akhir zaman. Baik. Ya, hadis ini ditulis mula riwayat daripada Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rihul janub minal jannah. Wahya
ar-riyahul lawaqih allati zakarallahu fi kitabihi fiha munafi'un linnas atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angin al-janub, yakni angin yang bertiup daripada tempat matahari terbit, angin yang bertiup daripada sebelah timur. Ianya adalah angin daripada syurga. Itulah dia angin yang membenihkan awan-awan. Ya, maka angin itulah yang disebut dalam Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan angin itulah yang membawa banyak manfaat kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita maksud firman Allah ayat 22 suratul Hijr. Apa yang Allah firmankan dengan istilah al-lawaqih. Lawaqih itu maknanya angin-angin yang membenihkan awan. Sebagaimana yang saya huraikan malam tadi. Maka bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angin-angin yang membenihkan awan ini, al-lawaqih, bagi penduduk masyarakat Arab adalah angin yang bertiup daripada sebelah timur. Apabila Rasulullah berada di luar sana, Rasulullah rasai angin ni angin bertiup daripada timur, maka Rasulullah menyatakan ini angin daripada syurga, angin yang membenihkan awan, angin yang menurunkan hujan. Angin inilah yang Rasulullah nyatakan membawa manfaat kepada manusia. Bagi masyarakat Arab, penduduk semenanjung tanah Arab, mereka gembira dengan bertiupnya angin timur. Malah Rasulullah nyatakan dengan sabdaannya, angin yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Itulah dia angin al-janub. Bertiupnya angin timur, angin al-janub, masyarakat Arab gembira, menandakan bahawa hujan akan turun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pengalaman saya duduk di Arab sekejap dulu 2 tahun, belajar dekat Darul Ulum. Lepas tu Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati meninggal dunia, saya pun balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau di Arab, di semenanjung tanah Arab sanalah, di Arab Saudi senang cakap. Apabila angin al-janub ni, angin timur bergerak, nanti Jabatan Meteorologi, Jabatan Kaji Cuaca dia akan membuat pengumuman. Dan Imam Al-Masjidil Haram akan mengumumkan bilakah solat sunat istisqa akan didirikan. Dia begitu. Maka saya pun terdiam. Biasanya kita tunggu tak hujan. Tak hujan. Apabila dah semua loji-loji tak ada air, barulah nanti mufti keluarkan fatwa sembahyang sunat istisqa, minta hujan. Tapi di Saudi, pengalaman saya dia tak gitu. Apabila angin al-janub tu bertiup, maknanya angin timur tu bertiup, memang sudah masyhur zaman berzaman. Sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah menjadi amalan apabila angin al-janub bertiup, sembahyang sunat istisqa. Kenapa? Kerana mereka selama ni memang tak hujan. Mereka mengharapkan apabila angin timur al-janub ni bertiup, melimpah-limpahlah turunnya air hujan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pun begitu, yang hujan baru-baru ni banjir dekat Mekah, itu bukan angin al-janub, bukan angin timur. Cerita kemudian panjang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kawan-kawan saya yang masih lagi ada di Mekah SMS dengan saya, banyak duit di SMS. Dia kata, ni angin apa? Aku cakap ini bukan angin al-janub yang bertiup, tapi ialah tuan-tuan, habis apa? Angin akhir zaman. Itu aja. Senang cerita.
Jelah dunia hari ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira dengan tibanya angin al-janub. Dan dalam masa yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan. Nusirtu bis-saba wa uhlikat adun bid-dabur. Rawahu Muslim. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi pertolongan dengan bertiupnya angin as-saba, sama ada peperangan Badar maupun peperangan Khandaq. Manakala kaum Ad dibinasakan dengan angin ad-dabur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, angin ad-dabur, angin yang bertiup daripada sebelah barat. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat bedakan mana satu angin yang melimpahkan hujan, mana satu angin yang datang merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Angin as-sabah, orang Melayu kata angin tiga beradik. Pertama, tak kuat. Kedua, sederhana. Ketiga, dia kuat. Tiga beradik, ombak tiga beradik. Angin as-sabah. Apabila tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan yang lalu, kita akan dengar, ya, qari memperdengarkan taranum as-sabah. Makna taranum tu dia memang perlahan naik lagi kuat. Tu yang dia naik habis, dah tua, tak payah lagi nak baca. Tuan-tuan yang rahmati Allah, itu taranum as-sabah, ambil istilah gerakan angin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dedahkan kepada kita berhubung tentang sifat-sifat angin itu sendiri. Ia menjelaskan betapa sebelum Allah nak limpahkan sesuatu yang terbaik, maka Allah datangkan isyarat dan tanda-tandanya supaya kita menghargai. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi kepada kita sesuatu yang istimewa. Allah Ta'ala tunjukkan dulu isyarat, Allah Ta'ala datangkan dulu tanda-tandanya supaya kita menghargai pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana yang nak diberi itu adalah sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang terbaik. Di Selangor ni betapa banyaknya tasik. Kenapa air tasik tu tak kau minum aja? Jangan dicatu air. Air tasik tu nak dirawat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau tak dirawat minum terus mati you. Jadi nak nyatakan betapa banyak air ni pun bukan semua air yang boleh dijadikan air minuman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis dhaif memang tak boleh buat hujah, tetapi Profesor Dr. Muhammad Nur UTM, dia dengar hadis dhaif ni dari saya dan dia buat proposal. Dia mohon geran daripada bank negara, dapat 1 juta. Oh, air punya pasal pun dapat 1 juta. Dia buat kajian. Walaupun hadis tu dhaif, ialah darjat hadis tu dhaif, tetapi nilai hadis itu tetap hadis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqturu qatratan minas sahab illa ba'da an ta'mala fiha al-arba'. Tidak menitis walaupun setitis air hujan daripada awan, melainkan telah sempurna 4 perkara. Maknanya Allah Ta'ala nak titiskan setitis air daripada awan tu
bukan main beri-beri gitu je. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala nak beri setelah sempurna 4 perkara. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fas-sabah tuhayyiju." Pertamanya angin as-sabah yang Rasulullah sabdakan, Rasulullah mendapat pertolongan dalam tiap peperangan dengan Allah hantarkan angin as-sabah. Angin as-sabah itu berkobar-kobar. Bendera berkibar. Angin berkobar-kobar. Semangat berkobar-kobar. Maknanya tuan-tuan, sebelum nak turun setitis air hujan, semangat berkobar-kobar. Maknanya apa? Memang Allah Ta'ala nak bagi pada kita sesuatu yang istimewa. Kita aja buat faham tak faham. Yang pandai menaikkan kadar tarif air. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, fas-sabah tuhayyiju, maka angin as-sabah itu berkobar-kobar. Dia berkobar. Faddabur talqahahu, maka datanglah angin ad-dabur. Yang Rasulullah menyatakan kaum Ad binasa dengan angin ad-dabur yang menghempas ganas. Maka datang angin ad-dabur untuk apa? Talqahahu, membenihkan lebih banyak awan. Fal janub tadurruhu, maka datanglah angin daripada al-janub. Angin al-janub datang. Untuk apa angin al-janub itu datang? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, angin al-janub itu datang untuk mengatur awan-awan supaya semua dapat. Ya, tugiman dapat, tugiran dapat, tugimin dapat, tumirin dapat, Suparman dapat, Sudarman dapat, Suratman dapat, Sukarman pun dapat. Tengok Allah Ta'ala bagi semua. Tak pilih bulu you. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadurruhu, awan itu terus diatur. Ya. Barulah datang fashimal tufarriquhu. Datanglah angin ashimal. Angin itu datang untuk memisahkan titisan-titisan air daripada awan. Maka turunlah air hujan. Yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun yang turun itu dalam bentuk air, tetapi Rasulullah menyatakan air itu ada 4 unsur. Walaupun dalam bentuk air, tetapi dalam air itu ada 4 unsur. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha ta'ala anzala minas sama'i ilal ardi arba'a barakatin, bahwasanya Allah Ta'ala turunkan daripada langit ke bumi 4 unsur keberkatan melalui air hujan. Apa dia? Fal milhu, pertama unsur garam. Wal hadidu, yang kedua unsur besi. Wal ma'u, unsur air minuman untuk diminum. Dan yang keempat, fannaru, unsur api. Walaupun dalam bentuk air, ada di situ unsur garamnya, ada di situ unsur besinya, ada di situ apa nama? Ya, unsur air minuman, dan ada di situ apa yang disebut unsur api. Jadi tuan-tuan, part time saya lah, kerana aku ni dulu guru haji, tauliah dah diambil, kesian. Dulu naib qadi, tauliah dah tamat, tak disambung lagi. Jadi apa lagi ya? Dulu dapat juga ceramah kursus pra perkahwinan. Dia kata aku dah tua, tak handsome, tak dapat lagi. Jadi kalau hari Sabtu ni cuti-cuti, saya tolong-tolong kawan-kawan cari
apa yang David Beckham sebut iron ore. You know about the iron ore? Iron ore tu orang Melayu kata batu besi. Iron ore tu. Kalau bersih itu 1 tan 25,000. Dah lah, tak boleh cerita lebih-lebih. Lepas MH370 ni iron ore harganya sikit jatuh. Kerana ada masalah dengan China. China pembeli utama iron ore. Jadi saya tahulah tengok tempat tu ada iron ore. Kerana ada sedikit ilmu falak. Tuan-tuan nak tahu? Tak boleh lah. Tu cari makan aku. Sendirilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Iron ore. Bolehlah bayar hutang, perabot kot maut. Bolehlah. Jadi aku tak payahlah nak berebut-rebut ceramah ke hulu kilir sangat. Jadi dapat jumpa-jumpa tu sikit-sikit bagi. Itulah mufti tanya dengan aku, kau curi mana duit beli X-ray? Dari langit, baik punya. Benda kau cakap dari langit. Itulah hujan yang turun dari langit tu bukan air aja. Belajar biar habis aku cakap. Air hujan yang turun dari langit tu Rasulullah dah nyatakan ada 4 unsur. Ada unsur garam. Tuan-tuan, kalau saya memburu, sekarang dah tak memburu sangat. Dah sejak kena darah tinggi ni, dia kurang sabar. Orang yang kena darah tinggi ni macam aku ni, dia kurang sabar sikit. Tu kesan darah tinggi. Dulu saya suka memburu. Buru ni sedap. Syok buru ni. Disitulah ketabahan, disitulah kerelaan memburu. Dekat hutan Lengyu, Kota Tinggi. Tempat dam air dibekalkan untuk rakyat Singapura. Air Singapura tu dekat Kota Tinggi. Gunung Muntahak, Gunung Panti, Gunung Lingyu tu dihimpun. Dibuatnya air, dibuatnya empangan. Sekiranya tak hujan 5 tahun pun orang Singapura tak kisah. Orang di Keluang, Johor pula dicatu air. Singapura jual air tu pula dekat pelabuhan Keppel. Difficult to talk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tu kalau nak memburu kena cari punjut. Punjut tu garam bukit. Maknanya kalau ada punjut, ada garam bukit dekat-dekat sungai, adalah napoh, rusa kat situ. Adalah. Sebenarnya dulu aku memburu kerana boleh guna senapang rela. Sekarang ni dah tak boleh guna. Nak beli tak mampu ji 5,000. Nak entertain lagi, belanja makan dekat Bandung berapa ribu lagi. Dah lah, tak payahlah. Perangkap-perangkap ajalah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah dia akhir zaman, nak buat macam mana. Baiklah, nak jelaskan betapa Allah beri kepada kita sesuatu yang terbaik. Maka turunlah air hujan. Fa'asqainakumu. Untuk apa turunnya air hujan? Itu adalah sumber minuman paling utama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, turunlah air hujan yang melimpah, memenuhi keperluan segala benda-benda hidup. Pun begitu, Rasulullah ingatkan kepada kita, apabila Allah Ta'ala limpahkan air hujan dari langit, ada 2 keadaan. Keadaan pertama, dilimpahkan air hujan dari langit itu cukup-cukup bagi memenuhi keperluan benda-benda hidup. Dah. Satu lagi keadaan, Allah Ta'ala limpahkan air hujan itu lebih-lebih banjir kilat. Kesian Shah Alam. Banjir nampaknya. Melimpah teruk. Ya, banjir. Kuantan banjir. Kota Tinggi banjir. Terengganu banjir. Kelantan banjir dia. Banjir. 2 keadaan. Pertama, dilimpahkan sekadar yang memerlukan. Yang kedua, dilimpahkan berlebihan menyebabkan banjir. Dan ada waktunya langsung dilimpahkan amat sedikit, menyebabkan berhadapanlah dengan kemarau. Wahal itulah sumber minuman kepada manusia, nyawa kepada 17,000 jenis makhluk.
Tuan-tuan dan yang dirahmati Allah, fa asqainakumu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita kenapa perlunya banjir dan apa perlunya kemarau. Hadis riwayat daripada Imam Al-Hakim. Hadis ini ditulis mula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf. Tokoh ahli tafsir yang muktabar dah pun wafat 900 tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kasural mu'tafikat zakatil ar." Apabila banyaknya berlaku kerosakan akibat daripada banjir, banyaknya berlaku kemusnahan akibat daripada kemarau, itu adalah jalan pembersihan bumi. Iza kathural mu'tafikat zakatil ar. Apabila banyaknya berlaku kemusnahan akibat daripada banjir, berlaku kemusnahan akibat daripada kemarau, ianya adalah jalan pembersihan bumi. Zakatil ar. Kenapa berlaku banjir? Diulas, dikupas. Apabila air tercemar, tanah tercemar, udara tercemar, perangai manusia pun mencemar. Oleh kerana dah penuh dengan pencemaran, Allah Ta'ala nak pulihkan air, Allah Ta'ala nak pulihkan bumi, Allah Ta'ala nak pulihkan udara. Kenapa pula? Bukan manusia aja yang nak hidup dekat bumi. Ada 17,000 jenis makhluk lagi yang nak hidup di bumi ni. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sadaqallahul azim. Bahawasanya di bumi ini adalah tempat untuk orang-orang yang saleh, orang yang baik sebenarnya, kata Allah. Bumi ni untuk orang yang baik. Kerana manusia dilantik sebagai pentadbir khalifah di bumi. Mentadbir bukan untuk untung dia. 17,000 jenis makhluk. Banyak benda hidup. Jadi apabila air tercemar, bukan manusia sahaja yang sengsara. 17,000 jenis makhluk lagi. Tuan-tuan, air tercemar, tanah tercemar, udara tercemar, maka Allah Ta'ala limpahkan air berlebih-lebihan. Berlakulah banjir bah besar. Kerana banjir adalah jalan untuk pembersihan bumi daripada pencemaran. Tak ada tercemar, tak ada banjir, boleh. Jangan mencemar. Senang aja, simple aja. Tak ada banjir, jangan cemar air, jangan cemar tanah, jangan cemar udara. Oh, susah tu. Aturlah elok-elok Mamat. Nama pun Mamat. Wa mahyaya wa mamati. Jangan namakan anak Mamat. Terjemahannya mati. Muhammad maknanya terpuji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Kenapa berlaku kemarau? Berlaku kemarau kerana air dah ada racun, tanah dah ada racun, udara dah ada racun. Dalam badan orang pun banyak racun. Di samping dia racun orang, dia pun tak sedar dalam badan dia ada racun. Tak nak cerita lebih-lebih lah, tuan-tuan faham sendirilah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis Nabi, apabila air tu ada racun, Rasulullah sebut ta'un, keracunan air. Ta'un, keracunan air. Orang Melayu sebut ta'on. Sekarang bentuk keracunan air adalah air mula menjadi tempat pembiakan nyamuk. Bulan 1 hari itu saya dijemput menghadiri satu mesyuarat Kementerian Kesihatan Negeri Johor. Bayangkan pengarah Kesihatan Negeri Johor jemput aku
Bangganya aku. Wah, dapat surat. Tapi markah SKT rendah juga. Sasaran kerja tahunan. KPI, pagar-pagar hidung aja. Key Performance Index. Tak apalah, pergi mesyuarat. Kerana pengarah jemput ni, wah, dapat allowance kerajaan dapat sikit pun tak apa. Jadilah makan 2 keping kuih. Ingat aku ada nasi biryani. 2 keping kuih, jadilah jimat cermat. Janganlah. Yalah, tapi allowance kerajaan tak dipotong pula. Tuan-tuan yang rahmati Allah, hadirlah mesyuarat. Maka dia tanya dengan saya, kenapa nyamuk membiak? Dah aku cakap, aku ni bomoh nyamuk ke? Habis Ustaz Ali Falak cerita macam-macam, dia kata, oh bukan. Aku cerita, apabila dah banyak racun dekat air, maka namanya keracunan air, ta'un. Dan ta'un bentuk sekarang ni, ialah nyamuk. Nyamuk dah banyak dekat air. Tuan-tuan yang rahmati Allah. Maka dia tanya, kenapa berlaku begini? Yalah, aku cakap, itulah dia. Kerana air tu dah ada racun, maka membiaklah binatang serangga yang tak patutnya membiak. Maka dia pun beritahu dengan saya, pengarah beritahu, untuk pengetahuan Ustaz, dalam masa sebulan, Johor mencatat 900 kes demam denggi. Aku pun diam aja. Ustaz biasa aje. Peduli aku cakap. Aku bukan dibayar gaji untuk itu. 4 dah mati dah Ustaz. 4 dah mati, tak apalah. Boleh claim khairat kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau tak jalan-jalan duit khairat tu. Pengarah tu geram dengan saya, dia kata, kalau orang tu masuk khairat kematian, itulah tuan pengarah dah masuk ke belum? Tuan-tuan, kadang-kadang kau sibuk aja, jemaah masjid pun kau tak datang, tak masuk khairat kematian. Dia kata, ngenakan orang aja Ustaz, standard akhir zaman. ISO isi tong aja. Tuan-tuan yang rahmati Allah, ialah itulah yang saya nak nyatakan. Apabila ada keracunan, dah banyak racun. Kenapa air ada racun? Tangan manusia juga. Siapa lagi kalau tak manusia? Takkan kucing, takkan anjing. Manusia lah yang letak racun. Sama ada secara sengaja, secara tak sengaja, ataupun pelbagai teknikal yang digunakan. Keracunan air, tanah dah banyak racun. Tuan-tuan, 8 tahun yang lalu, saya dijemput oleh Jabatan Pertanian, 8 tahun yang lalu, menyatakan negeri Johor diserang satu penyakit kulat yang tak dikenali. Kulat tu dia masuk dekat pokok pisang, maka semua pokok pisang nipah, apabila berbuah aja jadi hitam legam. Tak laku lah. Dah 8 tahun negeri Johor pisang nipahnya tak berhasil. Jadi goreng pisang goreng di Johor semua ambil pisang daripada Perak. Perak masih lagi boleh. Pisang nipah, pisang raja. Dah 8 tahun ni. Tuan-tuan yang rahmati Allah. Jadi ada tu PPK, apa nama PPK? Pertubuhan Peladang Kawasan. Ditanya dengan saya, apa jalannya? Senang, aku cakap. Semua tanah-tanah ni kau serah milik pada aku. Dia kata orang tanya lain, dia jawab lain. Tuan-tuan yang rahmati Allah, bukanlah ahli falak ni tahu semua. Tak tahu. Dah kau panggil mesyuarat, aku datang. Boleh claim mileage. Istilahnya gitu. Tuan-tuan yang rahmati Allah, istilahnya gitulah. Yalah, nak buat macam mana. Cuma bolehlah cerita sedikit. Bila tanah tu dah ada racun, habis. Begitu juga udara dah banyak racun. Bila udara dah banyak racun, kita salahkan tikus pula. Selsema tikus. Dah orang kena selsema tikus mati. Selsema kucing, selsema anjing, selsema babi, H1N1, dah orang takut. Selsema. Itu maknanya keracunan udara. Apabila
air ada racun, tanah ada racun, udara ada racun, maka Allah keringkan bumi. Tak hujan, keringkan bumi. Kenapa? Allah nak pulihkan bumi. Kenapa pula? Bukan kau seorang nak hidup, 17,000 makhluk lagi nak hidup. Tapi apabila kering, kemarau, kita sengsara lah. Itulah dia. Tak nak sengsara, jangan racun air, jangan racun tanah, jangan racun udara. Tuan-tuan, cemar dengan racun lain. Istilahnya. Nantilah. Banyak nak cerita, tak payahlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW dah jelaskan kepada kita kenapa berlaku banjir besar, kenapa berlaku kemarau panjang. Bukan deraan manusia, tetapi pemulihan bumi pun begitu, tak secara langsung Allah Ta'ala perli manusia. Biar manusia rasa juga, sedar juga. Bukan Allah nak menghukum manusia, hukum tu nanti di akhirat. Tapi kesannya kita terasa. Baiklah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka sudah jelas kepada kita nilai air. Pertamanya agihan air, yang keduanya manfaat air. Kerana air hujan dari langit itu Allah Ta'ala sebut pada ayat dan surah yang lain. Dalam suratul jin Allah Ta'ala sebut ma'an ghadaqa la asqainahum ma'an ghadaqa, kami tuangkan kepada umat manusia itu air yang segar. Maka tuan-tuan, kita perlukan air hujan, kerana air hujan itu ada nilai yang pertama. Allah Ta'ala sebut ghadaqa, air yang menyegarkan fikiran dan perasaan. Semata-mata air mineral belum pasti. Kadang-kadang anak kita dia lebih minum air mineral water, serak suara dia. Suara dia serak. Nanti tuan-tuan jadi doktor lah. Istilahnya, bukan semua mineral tu sesuai untuk badan kita. Bukan sesuai, bukan semuanya keperluan tubuh badan kita. Tidak seperti air hujan. Air hujan. Tuan-tuan yang rahmati Allah, saya mencadangkan kepada Presiden Johor Corporation, Datuk Kamaruzaman, supaya Johor Corporation yang ada banyak duit buat dam di gunung-gunung di Johor. Saya kata British bijak. Kenapa? British minuman air semuanya adalah air gunung yang diempang. Kemudian British buat namanya tebatan banjir. Empangan Semberung, empangan Macap, empangan apa lagi? Semuanya itu dibuat untuk tebatan banjir. Datang Tugiman, Tugiran, Tugimin ni, dia malas. Tebatan banjir tu dia buat loji air. British tak pernah buat tebatan banjir sebagai loji air. Fikir tuan-tuan. British tak pernah buat. Yalah, British buat empangan air tu dekat gunung, ketika tu rakyat tak ramai. Sekarang ni dah ramai, wagiman, wagiran, wagimin, buatlah lagi. Istilahnya gitu. Jadi cakap kat surau aja tak ke manalah. Nak buat macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak faham. Hari ini tebatan banjir dibuat loji air. Apabila air tak cukup, disalahkan loji air itu pula. Tak. Sebenarnya kena buat dekat gunung. Kerana gunung itu Allah Ta'ala dah sebut wal jibala autada. Gunung itu merupakan pasak bumi, kekuatan bumi, menyimpan pelbagai khazanah bumi. Takunglah air dekat gunung tu untuk minuman air bersih, supaya kita sentiasa segar fikiran dan perasaan. Ma'an ghadaqa.
Dan Allah Ta'ala sebut air hujan itu juga dengan istilah ma'ang furata fa'asqainakum ma'ang furata, air tawar. Walaupun dia tawar, tapi dia berkhasiat. Walaupun dia tawar, dia amat berkhasiat. Ma'ang furata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan air hujan itu juga disebut dengan istilah ma'an sajjaja, air yang melimpah-limpah atas tujuan nak memulih. Kalau banyak yang cemar, dia nak pulih apa yang tidak elok yang ada di bumi Allah ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah dia manfaat air hujan. Kenapa dijadikan air minuman? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan terakhir, pemeliharaan air. Wa ma antum lahu bikhazinin. Allah akui manusia tak mampu nak menyimpan air. Yang manusia pandai naikkan takrif air. Allah Ta'ala perli kita sebenarnya. Wa ma antum lahu bikhazinin. Tidaklah kamu wahai manusia dapat menyimpan air dengan baik. Kamilah yang sediakan air. Kamilah yang menyimpan air. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, itu sebenarnya Allah perli kita. Kerana action sangat. Action and generation. Ya, apabila tak hujan, dah mula. Kita dah mula memikirkan sesuatu. Ya, apatah lagi mengikut perkiraan bulan Julai, Ogos, September. Dalam masa 3 bulan ini ditakuti tak turunnya hujan lagi. Wal-iyazubillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, bagi seorang hamba Allah dengan penuh kerendahan hati, kerendahan diri, ya, kita mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tak putus-putus melimpahkan kepada kita limpahan-limpahan yang baik, agar kita sentiasa mendapat pandangan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup itu dulu yang mampu saya sampaikan, sekadar 50 minit jadilah. Kerana dah kena darah tinggi ni, tak boleh lama-lama ceramah. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.